Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ganas untuk semua. Welcome back to my channel. Ok, tanpa membuang masa, aku nak ceritakan topik aku hari ni. Aku nak share pengalaman aku yang mana aku menjejakkan kaki ke Emirates Stadium pada April 2017, bermaksud 3 tahun lepas lah. So tanpa membuang masa, aku akan mulakan lah. Benda pertama yang kita kena buat untuk join stadium tour adalah kita kena masuk ke club store dan membeli pass. So stadium tour ni dia ada 3 jenis pass. Pass yang pertama adalah normal tour. Pass yang kedua adalah legend tour. Pass yang ketiga adalah VIP tour. So apa yang membezakan pass-pass ni? Okay, normal tour engkau tak akan ada guide tau. Maksudnya guide engkau adalah satu alat digital yang berbentuk macam Walkman, dan dia akan bagi kau satu earphone. So kau akan berjalan dengan sendirinya. Contohlah kau dah sampai di atas padang, kau nak tahu tempat ni apa, dan kau akan tekan dekat Walkman tu, dan Walkman tu akan explain kat kau tempat tu apa, maksudnya apa sejarah dia, apa yang apa special tempat tu dan sebagainya lah. So itu adalah contoh lah untuk normal tour. So untuk legend tour, engkau akan diguidekan oleh legenda daripada klub tu sendiri, iaitu Nigel Winterburn, salah seorang defender yang bermain untuk Arsenal pada tahun 90-an dululah. So itu yang membezakan dengan normal tour ni. Tapi untuk VIP tour ni, dia lebih kurang je macam legend tour. Tapi VIP tour ni kau akan diguidekan oleh pemain yang lebih bernama besar lah daripada Nigel Winterburn tadi, iaitu kau boleh pilih salah seorang daripada David Seaman atau Lee Dixon dan juga Ray Parlour. So kau hanya boleh pilih seorang daripada 3 itulah. Okay, itu yang membezakan ketiga-tiga pass stadium tour tu sendirilah. So keputusan aku ambil yalah yang paling murah lah, normal tour. So aku pun masuk. Tempat pertama yang kau akan lalu adalah media center, Arsenal punya media center lah. So media center ni dia tak banyak attraction pun, sebab dia tempat yang mana dia berfungsi kalau ada perlawanan dekat stadium tu. Media center ni dia boleh dikategorikan sebagai tempat santai untuk media. Tempat dia orang nak edit video ke, tempat dia orang nak berbincang pasal hal-hal kerja dia orang ke, dan sebagainya lah. So aku skip lah sebab tempat tu macam tak ada history kan. Kira macam tempat media sembang apa, sebab dia macam office lah. Kau nampak macam office. Dia ada meja dan kerusi banyak dan diceraikan oleh partition. Itu je. So aku skip ke next tempat. Dan tempat yang kedua yang aku lalui adalah press conference room. Okay, tempat yang agak familiar, selalu keluar dekat TV. Press conference room ni adalah tempat yang mana manager Arsenal ataupun pihak lawan diinterview oleh pihak media mengenai taktik ataupun pemilihan player dan sebagainya mengenai perlawanan yang akan berlangsung dekat stadium lah. So tempat ni memang selalu keluar TV. Tempatnya seperti macam kalau sesiapa yang belajar di universiti atau college kan, korang tahu auditorium kan, yang ada kursi yang makin menaik tu, lepas tu kat depan ada meja. Dia macam pensyarah lah. Dia macam tempat mensyarah, macam tu lah. Tapi dia tak adalah sebesar auditorium, dia macam kecil sikit lah. Dia ada macam lebih kurang 40 ke 50 kerusi macam tu lah. So bila aku dah ambil gambar dan shoot video, tapi minta maaf, awal-awal aku cakap video aku cari tapi tak jumpa untuk part ni. Aku skip ke next room. Aku jumpa tempat yang mana kalau dah habis perlawanan, kalau kau tengok dalam TV, player diinterview oleh media. Yang mana tempat tu kalau player berdiri, di belakang player tu sendiri kau akan nampak dua dinding putih, dan ditampal oleh sponsor-sponsor perlawanan atau sponsor kelab lah. Benda ni pun selalu masuk TV lepas game. Ruangan untuk interview player tu ada 3 ruangan. So boleh digunakan oleh pihak media yang terlibat dengan perlawanan lah. So kat situ pun aku ambil gambar je sikit lah.
sebab tak banyak attraction sangat. So aku proceed to next particular place lah. Bila aku jalan depan sikit, aku jumpa a familiar place lah. Aku jumpa terowong yang mana menghubungkan bilik persalinan untuk masuk ke padang. Selalu benda ni pun masuk TV juga. Selalu terowong yang aku katakan tadi, yang menghubungkan bilik persalinan untuk masuk ke padang, itu yang terletak di belah kanan. So terletak di belah kiri adalah terowong yang mana menghubungkan pemain yang baru sampai ke stadium untuk pergi ke bilik persalinan. Maksudnya macam tempat bas yang membawa pemain untuk pergi ke stadium, kan diorang drop pemain dekat stadium kan. So daripada main entrance pemain tu untuk pergi ke bilik persalinan, diorang akan lalu ke terowong di belah kiri kau lah. So apa yang unik ni, aku nampak terowong di belah kiri kau ni, terowong dia kiri dan kanan ditampal muka pemain-pemain yang bermain untuk Arsenal pada ketika tu lah. Dan aku rasa sekarang ni memang dah updated lah. Sebab time tu ada muka Alexis Sanchez, ada muka Arsene Wenger, ada muka Danny Welbeck dan lain-lain pemain yang bermain untuk Arsenal pada tahun 2017. So memang kalau dalam squad tu ada 30 pemain, takkan ada satu pun pemain yang akan tertinggal lah, yang akan ditampal di dinding kiri dan kanan dalam terowong tu sendiri. So aku ada ambil 1-2 gambar dan aku tak sempat untuk shoot video sebab aku agak rushing pada time tu. Dan pada masa tu juga agak crowded tempat tu. So aku skip to next place lah. So next place ni aku masuk ke home dressing room. Home dressing room dia agak mewah home punya dressing room Arsenal punya dressing room basically lah. Dia punya kebesaran dia, aku boleh cakap sepanjang satu gerabak KTM lah. So dia punya lebar dia agak lebar. Aku tak tahu nak kira macam ni, tapi agak besar lah. Aku shoot video jersey pemain yang bermain untuk Arsenal pada ketika itulah. Dan untuk home dressing room ni, dia tak mewah daripada away dressing room. Dia ada menyediakan kemudahan macam swimming pool, apa aku nak cakap, swimming pool ataupun jacuzzi macam tu lah. Dan tempat mandi player. Sebab aku tak boleh masuk actually, dia ada macam dia tutup lah, tak boleh masuk lah dalam. Sebab dia punya tempat mandi dia kat belakang, so tak nampak sangat. Aku ambil gambar swimming pool je. Dan opposite daripada swimming pool tu akan ada satu bilik yang dipanggil bilik fisio, yang mana situlah tempat kalau ada player injet kena rawat, situlah tempat player kena urut ke dan sebagainya lah. Dia ada katil macam katil doktor yang kau boleh baring dan ada muka boleh tengok bawah macam tu lah. Aku tak tahu macam nak explain sebab excited kan pada time tu. Itulah kemudahan yang ada dekat home dressing room. So aku proceed to next place. Aku pergi ke away dressing room. Away dressing room ni, seriously aku cakap, dia tak semewah home dressing room lah. Dia tak ada swimming pool, dia cuma ada tempat shower, tempat mandi biasa. Macam bilik air biasa lah. Kau tulas air lepas tu mandi macam tu. Dia tak ada swimming pool ke apa. Dan bilik fisio pun dia agak kecil daripada home dressing room punya bilik fisio. Dia lebih ada dalam 3 ke 4 katil je. Kalau dekat home dressing room tadi ada dalam 7 ke 8 katil. So tempat-tempat lain adalah sama lah. Tempat sangkut jersey pemain, tempat pemain menyiapkan diri untuk perlawanan dan sebagainya lah. Semuanya sama lah, cuma dia punya kemudahan dia tak semewah home dressing room lah. So aku dah ambil gambar, aku dah shoot dalam tempat dressing room tu. Aku decide untuk keluar. Aku keluar, aku masuk ke terowong yang menuju ke padang tu sendiri lah. Bila kau dah keluar daripada terowong tu, kau tak boleh straight away masuk padang sebab ada orang jaga kat situ. Dia akan letak macam divider. So kau tak boleh masuk lah. Kau cuma boleh pergi ke tempat yang mana manager dan substitute punya player duduk. Dipanggil duck out So kat situ kau boleh duduk lah. Kau boleh duduk,
Kau boleh berdiri kat situ, kau hanya tengok sekeliling stadium Emirates tu, di situlah apa, berlari-lari di atas padang, kau tak dibenarkan lah. Ya, nak jaga kualiti padang kan rosak sebab datang pun bukan seorang dua, 1,000, 2,000 sehari kan. Kat situ memang tak banyak aktiviti yang boleh dibuat. Kau hanya boleh pandang kiri kanan atas bawah stadium tu, dan kau boleh ambil gambar, shoot video kat situ lah sambil duduk dan berdiri. Tapi aku tak shoot video lah sebab yelah, kau tak dapat angle yang cantik kan daripada situ. Agak terhad tempat yang diberikan lah. So aku masuk balik terowong tu, aku naik ke tingkat 2. Tingkat 2 ni adalah yang mana terletaknya diorang punya lounge dan bar. Lounge dan bar ni adalah tempat yang mana orang-orang yang bernama besar, contoh macam presiden ke, atau ex-player, atau selebriti-selebriti yang datang untuk menonton perlawanan dekat Emirates Stadium tu sendiri. Di lounge dan bar ni lah adalah tempat diorang makan atau minum atau nak mabuk ke kat stadium tu kan. So ini adalah tempat santai diorang lah. Okay, basically untuk nama-nama besar lah kan, macam orang-orang yang penting yang datang ke stadium lah. So engkau kena melalui lounge dan bar ni untuk menuju ke director's box. Director's box ni kalau dalam TV kau tengok macam player-player yang injured untuk datang tengok lawanan. So kau akan kena melalui lounge dan bar ni untuk menuju ke director's box. Director's box ni dia tempat yang mana macam aku cakap tadi, selebriti-selebriti atau ex-players dan presiden dan sebagainya, orang-orang penting lah kiranya, yang datang untuk menonton perlawanan dekat Emirates Stadium ni, dia akan duduk kat atas. Kalau contoh kau tengok kat dalam TV yang ada kamera fokus dekat sesiapa yang bernama besar ni yang datang ke stadium, kan dia orang duduk kat atas kan, dia orang berdiri sambil minum ke, dia orang duduk dekat seat yang eksklusif kat situ lah, director's box ni. So daripada director's box tu kau boleh nampak bahagian kiri dan kanan stadium tu tanpa apa-apa halangan lah. Maksudnya tak ada apa-apa yang halang pandangan kau daripada sudut director's box tu. So bila aku dah ambil gambar dekat director's box tu, aku naik dan aku keluar lah. Itu adalah sedikit lah pengalaman aku menjejakkan kaki dekat Emirates Stadium. Actually aku nak explain lagi, cuma aku tak ada gambar dan video sebab banyak gambar dan video yang aku ambil dekat stadium sewaktu aku dekat sana, banyak yang korup, banyak yang hilang, banyak yang entah ke mana, aku tak tahu lah. So aku memang nak explain lagi, cuma aku tak ada bukti yang aku dah jejak di sesetengah section ni lah. So maybe untuk video yang akan datang, kalau insyaAllah kalau aku jumpa video ke atau gambar ke, aku akan buat part 2 lah. Thank you for watching. Kepada yang belum subscribe, aku boleh tekan butang subscribe dekat bawah, dan jangan lupa tekan butang loceng di sebelah butang subscribe lah. Dan jangan lupa like dan share. Oh lupa, sebelum aku end video ni, aku cuma nak cakap yang aku tak berniat untuk menunjuk-nunjuk yang aku pernah menjejakkan kaki dekat Emirates Stadium. Ini cuma pengalaman aku cuma nak share dengan korang. So aku harap korang tak salah faham lah Okay, that's all for me. Aku harap korang semua berada dalam keadaan yang sihat, InsyaAllah. Dan itu saja dari aku Zul, sign out.